adalah format untuk buat penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan dalam bahasa Inggeris kita panggil balance sheet. Okey, balance sheet. Okey, short form dia BS lah. Okey, kalau penyata kedudukan kewangan ni biasanya student saya akan sebut PKK. Okey, PKK tu senang untuk diorang ingat. Okey, so format untuk penyata kedudukan kewangan ataupun PKK, format dia lebih kurang sama macam akaun perdagangan dan untung rugi, APUR. Okay, lebih kurang je, iaitu you kena letak nama company. Okey, lepas tu you kena letak PKK, penyata kedudukan kewangan. Okey, pada contohnya 31 hari bulan 12 tahun 2005. Okey, so dia punya beza dia dekat sini. Kalau APUR tu kena letak bagi tahun berakhir kan, tapi kalau ni kena tak pada ni kalau dalam bahasa Inggeris asset lah. Okay, so ini adalah tarikh dia tutup, company tu tutup account. Okay, so ini adalah format dia. Dia sama je, kena buat 4 kolom. Lepas tu you kena letak nilai mata wang. Okay, so saya bagi tahu siap-siap lah. Okay, formula untuk buat penyata kedudukan kewangan. Okay, ni formula ni you kena ingat. Okay, so formula dia adalah ABS tambah modal kerja. ABS tambah modal kerja sama dengan EP tambah LBS. So ini adalah formula yang penting sangat. You kena ingat formula ni untuk buat penyata kedudukan kewangan. So saya short formkan. ABS ni adalah aset bukan semasa. Modal kerja ni adalah modal kerja. Modal kerja ni dia ada formula dia. Modal kerja ni formula dia nak dapatkan modal kerja ialah AS tolak LS. AS ni aset semasa tolak liability semasa. So aset semasa tolak liability semasa, you akan dapat modal kerja lah. So you sama dengan equity pemilik. EP is equity pemilik tambah dengan liability bukan semasa, LBS. So hasil tambah LBS dan modal kerja ni, amount dia mesti sama dengan jumlah equity pemilik dan liability bukan semasa. Yang ini mesti sama dengan ni. Orang kata kena balance ataupun seimbang. Kalau amount dia tak seimbang, tak balance, so you tak dapat buat. Kiranya you tak berjaya lah buat PKK ni. So kalau you dapat buat, you dapat balance, kiranya macam satu kemenangan lah untuk student account buat benda ni. So saya terangkan dulu satu-satu. ABS, AS, LS, EP, LBS. So cerita dulu pasal aset. Aset dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis aset, iaitu aset bukan semasa dan aset semasa. Aset ni dalam bahasa Inggeris kita panggil aset juga. Aset ni apa? Aset ni adalah harta benda yang dimiliki oleh sebuah syarikat. So aset tu boleh dikategorikan sebagai aset bukan semasa dan aset semasa. Aset dia berdasarkan, aset ni dia berdasarkan tahap kecairan. Kalau aset bukan semasa ni, first, aset bukan semasa ni adalah harta benda syarikat yang digunakan lebih daripada setahun. Kiranya digunakan benda tu dalam jangka masa yang panjang, bertahun-tahun. Contohnya, ini adalah contoh aset bukan semasa. Contohnya premis. Premis ni adalah tempat you menjalankan perniagaan ataupun bangunan ke apa ke. Ataupun bangunan untuk proses operation. So kenderaan, kenderaan, contoh lain macam perabot, machinery, mesin. So benda-benda tu semua adalah benda yang you gunakan lama, dalam masa yang lama, bertahun-tahun. Sebab tu dia dikategorikan sebagai aset bukan semasa. Dan aset bukan semasa ni, dia tahap, dua-dua aset ni dia bergantung kepada tahap kecairan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil liquidity. So aset bukan semasa ni tahap kecairan dia rendah. Rendah maksudnya tahap kecairan yang rendah tu, dia susah, benda tu susah nak convert to cash, susah nak tukarkan kepada tunai. Contohnya macam premis, bangunan, kenderaan, mesin apa semua tu, you tak boleh berjual hari ni, lepas tu esok orang beli. Dia ada proses-proses ataupun prosedur dia. Contohnya paling susah jual bangunan lah.
bangunan yang berharga berjuta-juta takkan you nak berjual hari ni, esok dah siap dah orang tu boleh bayar kat dulu. Tak, ada proses, ada dokumen-dokumen jual beli. You kena berdasarkan akta, kena upah lawyer, kena ada surat itu, surat ini, perjanjian itu, ini dan sebagainya lah. So dia makan masa, mungkin berbulan-bulan, ada yang bertahun juga. Sebab itu dikata tahap kecairan dia rendah. Kalau aset semasa ialah harta benda syarikat yang digunakan dalam tempoh 1 tahun. Ikut tempoh perekaman lah 1 tahun. So aset semasa ni tahap kecairannya tinggi. Maksudnya aset semasa ialah benda yang senang you nak tukarkan kepada cash ataupun you nak tukarkan kepada tunai. Senang. Kira ni kalau you nak jual bila-bila masa pun ada orang beli. Contohnya macam ini adalah aset semasa, inventory atau stok akhir. Stok akhir adalah aset semasa. Lepas tu akaun belum terima. Akaun belum terima ni dalam bahasa Inggeris kita panggil receivable account. Receivable account. Dia ada nama lain selain akaun belum terima, iaitu penghutang. Penghutang ni dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai debtor. Akaun belum terima ataupun penghutang ni adalah pihak yang berhutang dengan syarikat. Orang yang berhutang dengan kita lah. So sebab tu hutang yang dia ada ke orang lain tu kita anggap sebagai aset kita, aset semasa. Lepas tu bank tunai. Itu adalah aset semasa. Saya memang biasakan student buat 3 kolom sebab nanti dekat sini you boleh kira ada lagi item-item lain yang you boleh kena masukkan dekat bawah aset bukan semasa, aset semasa. Banyak lagi. Ini sebagai basic je lah. Basic untuk budak form 4 tahu, untuk permulaan macam mana you nak buat penyata kedudukan kewangan. So jangan risau, ada banyak lagi item yang you all perlu tahu. So nanti saya akan ajar lah yang benda-benda tu semua. So itu dia cerita selesai, cerita pasal aset. So sekarang ni saya nak cerita pasal LS, liability semasa pula. LS dan LBS. Liability, nak cerita pasal liability. Liability ni dalam bahasa Inggeris still juga dipanggil liabilities lah. So liability ni English pula. Liability. So liability ni ada dua, iaitu liability bukan semasa dan juga liability semasa. So apa itu liability? Liability tu adalah hutang. Hutang yang company tu ada. Sama ada liabilities semasa ataupun bukan semasa. Liability semasa dulu, LS. Liability semasa ni adalah hutang yang company tu kena settlekan dalam masa setahun. So hutang yang dalam masa singkat lah orang kata. Contohnya adalah akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni dalam bahasa Inggeris kita panggil bukan receivable. Akaun belum bayar ni adalah payable account. Payable account. Ataupun dia ada nama lain, iaitu pemiutang. Pemiutang juga adalah akaun belum bayar. Pemiutang dalam bahasa Inggeris kita panggil creditor. Pemiutang ataupun akaun belum bayar ialah kita, company tu yang hutang dengan orang. Sebab tu dianggap sebagai hutang. So ikut formula tadi, ABS tambah dengan modal kerja sama dengan EP tambah LBS. So ikut yang formula ni, untuk dapatkan amount yang dekat sini, you kan amount yang sebelah kiri. ABS tambah modal kerja. Modal kerja adalah aset semasa tolak liability semasa. AS tolak LS. So you dapatkan dulu total amount aset semasa ni. Dah dapat tu, you kena tolak dengan total amount liability semasa. Baru you dapat modal kerja. Modal kerja in English we call it as working capital. Working capital. So bila you dah dapat modal kerja ni, you kena tambah dengan total asset bukan semasa, baru you dapat amount dekat sebelah ni. Amount kat sini. Baru you dapat the first amount. So saya nak bagi tahu PKK ni you boleh buat terus kat bawah, macam dalam gambar, ataupun you buat sebelah-sebelah.
So it's up to you juga mana satu you nak buat, yang mana you selesa. Okay, so liability semasa saya nak bagi tahu ada lagi satu. Okay, ada lagi satu bawah liability semasa, iaitu overdraft bank. Okay, overdraft bank dalam bahasa Inggeris adalah bank overdraft. Overdraft bank ni macam syarikat tu dia buat pinjaman dekat bank and dia kena bayar dalam tempoh setahun. Dalam tempoh 1 tahun tu lah. Okay, dia umpama macam kad kredit lah. Dia bagi pemegang akaun semasa. Okay, so itu contoh bagi liability semasa. Okay, dah settle kat sini, you dah dapat total amount dekat sebelah kiri ni. Okay, the first amount you dah dapat. Okay, so you kena balancekan dengan the second amount here. Okay, so apa tu, ikut formula dia adalah EP plus LBS, iaitu equity pemilik tambah dengan liability bukan semasa. So equity pemilik ni dalam bahasa Inggeris kita panggil owner equity. Okay, owner equity. Apa maksud equity pemilik? Equity pemilik ni maksudnya syarikat tu hutang. Syarikat tu berhutang dengan owner dia sendiri. Ya, kiranya contohnya owner tu dia keluarkan duit tu dulu, masukkan dalam syarikat, okay, untuk running bisnes dulu. Lepas tu syarikat tu dah bila syarikat tu dah okey, dia dah mampu, dia dah generate profit apa semua, so baru dia boleh bayar balik ke owner tu. Okay, so akhirnya nanti duit yang dihutang tu akan jadi milik owner lah. Sebab tu dia kata equity pemilik. Okay, so ini adalah item komponen yang perlu ada, item-item bawah equity pemilik. Okay, so yang pertama adalah modal. Okay, ini adalah modal awal. Modal ada dua, satu modal awal, satu modal akhir. Okay, so modal awal ni adalah contohnya mula-mula you nak buka bisnes. Okay, mula-mula you nak buka bisnes, owner tu nak buka bisnes, then owner tu keluarkan duit dia tu, letak dalam, masukkan dalam perniagaan tu dan jadikan duit tu sebagai modal. Kiranya duit tu memang owner tu punya, tapi bila tang bisnes tu pinjam daripada owner. Lepas tu modal tambah dengan untung bersih. Okay, kalau untung bersih ni you ambil daripada akaun perdagangan dan untung rugi sebelum buat PKK ni. Okay, so untung bersih tu you kena tambah dengan modal. Kalau you dapat rugi, you kena tolak. Kiranya modal tolak rugi bersih. Kalau untung tambah modal tambah untung bersih, you kena tolak. Lepas tu you kena tolak dengan ambilan. Okay, ambilan tu dalam bahasa Inggeris kita panggil drawing. Okay, drawing. Ambilan ni maksudnya owner tu, pemilik company tu, syarikat tu, dia ambil duit daripada syarikat untuk kegunaan peribadi dia. Contohnya okay, dia ambil 10,000 untuk beli kereta baru, untuk buat down payment kereta baru untuk kegunaan pribadi dia, ataupun dia ambil duit tu pergi kahwin ke, pergi dating ke, pergi buat rumah ke, apa-apalah untuk personal use, untuk kegunaan diri dia. So itu adalah ambilan dan perlu ditolak daripada equity pemilik. Dia akan mengurangkan equity pemilik, harta owner tu. Okay, dia akan kurangkan kepunyaan owner tu. Sebab tu ambilan tu perlu ditolak daripada equity pemilik. Okay, so modal tambah untung bersih tolak ambilan, you akan dapat last sekali adalah modal akhir. Inilah dia equity pemilik. Inilah dia yang akan pergi balik dekat owner tu. Money lah yang akan pergi balik dekat poket owner tu. Okay, so dah dapat total equity pemilik, you kena tambah dengan total liability bukan semasa. Liability bukan semasa adalah hutang yang company tu kena tanggung lebih daripada setahun, dalam in a long term, dalam jangka masa yang panjang. Contohnya pinjaman. Contohnya company tu dia pinjam dengan bank 10 juta untuk buat bangunan ke apa ke. So tempoh bayaran selama 35 tahun contohnya. Kan dalam tempoh masa yang panjang. So sebab tu dia dianggap sebagai liability bukan semasa. Okay, itu contohlah liability bukan semasa. Okay, so dia kena tambah dengan, dia dapat tu you kena tambah dengan equity pemilik, barulah you dapat the second amount. So the first amount you kena tengok, compare sama tak dia punya nilai dia, amount dia. Kalau tak sama, then you kena buat balik lah, adalah tu kat mana-mana yang salah, you kena check balik. Kalau sama tu maksudnya kemenangan lah buat you all yang buat PKK ni. Okay.